Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kesatuan buat semua barisan ibu jabat, esko dan perwakilan-perwakilan yang saya kasihi semua. Terlebih dulu, saya memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Yang Maha Esa dengan izin dan rahmatnya dapat kita bersama-sama berkumpul untuk memenuhi tanggungjawab kesatuan kita terhadap agama, bangsa dan negara. Bersyukur juga kita dengan pertemuan kali ini dapat mengeratkan silaturahim dan melaksanakan amanah yang kita pikul dalam berkesatuan. Kali ini kita bermesyuarat persidangan perwakilan tritahunan sesi 2020 hingga 2023 Kesatuan Pemandu-Pemandu Kementerian Kesihatan Semenanjung Malaysia secara maya menggunakan aplikasi Skype. Ya, keutamaan kita dalam kesatuan adalah menjaga hak kebajikan ahli-ahli supaya tidak dipinggirkan. Selain menyelesaikan masalah isu-isu semasa, pencerahan arahan pekeliling Jabatan Perkhidmatan Awam, Pembendaraan dan Kementerian Kesihatan termasuk imej resmi mematuhi undang-undang lalu lintas dan SOP pemandu. Ya, disiplin, integriti dan bagi mempertabatkan kesatuan ke arah yang berjaya maju. Saya memohon semua pihak daripada Jabatan Kesihatan Negeri menilai menilai semula kemudahan-kemudahan yang diberikan untuk pemandu-pemandu di daerah-daerah, diberi perhatian untuk keselesaan bekerja. Ada juga di kalangan negeri-negeri yang memberi komitmen yang terbaik. Terima kasih saya ucapkan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia yang mana telah diuruskan oleh bahagian kompetisi bersama dengan kesatuan, bersama juga dengan pakar kecemasan, JPJ, MyROS, kaunselor dan banyak lagi yang terlibat yang mana tidak dapat saya masukkan pada hari ini. Yang mana kursus ini adalah untuk menjamin mutu perkhidmatan kita dan menaikkan taraf pemandu pada masa akan datang. Jadi yang mana kita sedia maklum ada di kalangan ahli-ahli kita yang masuk hospital bersara Meninggal Dunia. Pihak kesatuan pihak kesatuan prihatin menjaga kebajikan semua. Ini adalah kaedah seperti mana yang kita buat dalam kita buat secara insurans berkelompok AIG yang telah lalu, yang mana telah berakhir pada September 2020. Yang mana kita sedia maklum premium telah dinaikkan sebanyak daripada RM16 kepada RM25. Jadi pada hari ini kita akan memutuskan juga dalam mesyuarat sama ada kita nak teruskan ataupun kita mengambil kaedah yang lain. Ya. Ini adalah perlu bagi pihak kesatuan. Mana kita sedia maklum. Kita sedia maklum pada tahun lepas satu kes kemalangan di Slim River mengakibatkan pemandu meninggal. Walaupun dia bukan ahli, ini adalah profession kita. Profession kita daripada segi jangka panjang. Kita cuba sebaik mungkin mengambil kira kebajikan-kebajikan yang perlu kita hadapi pada masa akan datang. Walaupun dia bukan ahli, ini adalah kes yang mana kita telah bawa sampai kepada peringkat Timbalan Menteri Kesihatan, perjumpaan bersama yang dihadiri bersama daripada Setiausaha Agung, Presiden dan wakil daripada Cawangan Negeri Perak. Jadi perkara ini kita ambil kira yang mana kita telah kehilangan Saudara Muhammad Hafiz bin Muhammad Bahari. Walaupun dia bukan ahli, ini adalah satu kaedah cara kita kena ambil perhatian. Yang kedua, pemandu kita semasa menjalankan tugas COVID, tugas COVID telah jatuh pingsan di Hospital Ipoh. Ini juga merupakan satu kaedah. Jika ada ahli kita minta juga pada pihak kementerian supaya mengambil satu inisiatif ataupun satu perhargaan untuk arwah. InsyaAllah pihak kesatuan akan cuba menyampaikan ataupun cuba memanjangkan perkara ini kepada pihak kementerian supaya satu alternatif ataupun satu kaedah macam mana kita cuba untuk mendapatkan satu kebajikan yang akan kita buat supaya dapat dilihat oleh semua ahli. Ya, terbaru ni saya dihubungi oleh Presiden Sarawak, mohon untuk butiran. Saya dah bagi dekat dia, dia akan berurusan juga, dia akan membantu juga daripada segi sebagai profesional. Dia akan memohon kepada pihak pengurusan sumber manusia di Putrajaya untuk menguruskan sebaik mungkin kebajikan-kebajikan untuk ahli yang meninggal semasa menjalankan tugas COVID.
Kemudian kita dikejutkan lagi pada 7 Disember daripada pekan Negeri Pahang. Anggota atau pemandu kita terlibat dengan kemalangan. Walaupun dia bukan ahli, sebab kita terikat dengan perlembagaan, kita tidak membantu yang bukan ahli, tapi daripada segi luaran dan profesion, kita punya penolong Setiausaha Agung, Chairul Rahim telah bersama-sama dengan QPEC Negeri Pahang turun Padang bersama untuk menziarahi Waris dan kita akan membuat susulan. Ini adalah 3 perkara sebagai contoh yang mana saya perlu tekankan. Walaupun ahli dan bukan ahli, sebagai profesion kita akan membantu supaya pada masa akan datang kebajikan pemandu-pemandu semua akan kita bantu, ya. Tu hari demi hari kesatuan. Saya pun berharap pada penghujung-penghujung usia saya ini dalam perkhidmatan, saya berharap pada masa akan datang kesatuan kita akan lebih menuju kepada puncak yang lebih baik dengan gandingan pegawai-pegawai, barisan-barisan ibu pejabat yang saya rasa amat terlatih dan terhebat buat masa ini, digeruni dan disegani oleh rakan-rakan kita di dalam MASU dan rakan-rakan kita di dalam QPEC. Jadi bagi menyantuni semua ni kita perlu bekerjasama. Saya minta semua pada esko-esko ataupun barisan-barisan cawangan memberi satu kepada pihak ibu pejabat supaya dapat melaksanakan arah tuju kesatuan kita ke arah yang lebih baik dan sempurna, supaya semua kebajikan-kebajikan ahli kita terutamanya dapat kita bentuk dan dapat jangan kita pinggirkan. Ini adalah perlu saya sebagai presiden, saya memohon juga pada semua membuat sebanyak pencerahan kepada ahli-ahli kita yang di luar sana, yang mana kebanyakan diorang tak nampak pergerakan kita. Setakat ini kita wawakan dalam WhatsApp, kita wawakan dalam website. Minta tolong cuba sebaik mungkin kita buat pencerahan yang terbaik supaya kita dapat menambah bilangan-bilangan ahli yang akan datang. Pada adik-adik kita yang masih akan datang, dengan akademik yang ada sekarang ni, kita menghormati diorang punya pendidikan akademik yang lebih baik supaya dapat diguna sama dan kita bersama-sama memperjuangkan kesatuan kita ke arah yang lebih baik. Sebab apa sekarang ni, untuk makluman, kita dah ada mendapat satu gandingan daripada pemandu-pemandu perkhidmatan awam yang telah diwujudkan pada bulan Ogos yang lalu, yang mana satu kunjungan hormat daripada ibu pejabat telah berjumpa dengan Presiden Saudara Khalid. Saudara Khalid ni adalah seorang pemandu Ketua Setiausaha Negara. Ini adalah satu platform ataupun kita panggil satu gabungan yang terbaik supaya daripada segi pelaksanaan, daripada segi kita punya perancangan, dia memang mohon pada kesatuan pemandu Kementerian Kesihatan berganding sama dengan diorang supaya dapat membantu aspirasi untuk masa akan datang demi kemajuan bersama. Yang mana diorang sedia maklum, pihak Kementerian Kesihatan adalah satu kesatuan yang berdaya maju dan telah memperjuangkan kebajikan ahli, termasuk penjawatan yang kita ada sekarang ni. Kita dah dapat daripada S11, 14 dan 16. Alhamdulillah, kita berharap pada masa akan datang kita akan wujud untuk jawatan H18. Jadi saya di sini merayu pada semua bersama-sama kita membantu rakan-rakan kita dan daripada luar, termasuk juga di Sabah dan Sarawak, walaupun tidak berganding bahu dengan kita dalam masa yang akan datang. Sekali lagi saya mengucapkan tahniah juga kepada Setiausaha Agung kita, Saudara Rostam, yang merupakan 9 tertinggi di QPEC. Walaupun dia penolong dia punya ni, tapi Alhamdulillah satu laluan yang kejaya yang amat cerah untuk kita berada di puncak. Sebab apa? Kita dah ada satu platform, kita dah ada orang kita di atas, segala masalah kita dapat kita suarakan di dalam tu. Jadi dari segi perjumpaan bersama QPEC dengan jabatan-jabatan atau kementerian-kementerian, kita nampak ada platform kita, ada wakil kita yang merupakan membantu untuk kebajikan kita. Ya. Jadi tahniah sekali lagi saya ucapkan Saudara Staf. Ini adalah sejarah untuk kesatuan pemandu-pemandu Kementerian Kesihatan. Kita dah sekarang ni dah 56 tahun. 56 tahun kita dah berada di dalam kesatuan. Ini adalah satu penghormatan yang tertinggi yang kita dapat. Jadi saya sebagai mengakhiri ucapan pada pagi ini, saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada salah dan silap saya dalam ucapan tadi. Jadi saya memohon supaya mesyuarat kita pada hari ini berjalan yang begitu lancar lah. Jalan begitu lancar supaya segala apa yang kita rancangkan pada hari ini
yang selama ini telah tertangguh dapat dilaksanakan supaya memudahkan kita bergerak pada masa akan datang. Jadi bersama-samalah kita, kalau boleh kita nak benda ni yang terbaik terbaik supaya dan lebih baik. Terus kepada agenda 3.2 melantik 5 orang jawatan kuasa pengira kertas undi. Seperti mana kita dah segi dalam mesyuarat khas Exco khas tempoh hari bermakna kita ingin melantik perwakilan daripada negeri Pahang. Kemuskilan boleh dah disahkan dan disokong. Okey. Saya Exco daripada Johor. Okey, untuk penambahbaikan ya. Semua tak tahu muka surat yang mana ni. Okey, pembayaran belanja AJK maknanya belum masuk. belum masuk. Ini anggaran kerajaan. Okey, terus. Teruskan. Kita nak cadang sokong. Okey, untuk makluman semua untuk makluman semua, kewangan tu dia ada 3 tahun berturut-turut 2017, 2018, 2018, 2019, 2019, 2020. Ada 3 tahun berturut-turut untuk kewangan. Jadi ini adalah perbelanjaan telah dibuat oleh pihak bendahari untuk kesatuan yang mana semua tengok baliklah. Itu dibuat pada 2017 dan 2020. Ini baru perbelanjaan, belum lagi anggaran Assalamualaikum. Ada sikit pembetulan Ada sikit pembetulan. Muka bahagian penyiasatan kewangan cuba lihat pada 1 April 2019 yang ujung yang last kali hingga 31 Mac 2020. Saya bacakan pembetulan dia. Saya baca dulu. Agunan jurang kecolongan-colongan bagi bulan Januari 2019 bukan November 2020, tetapi bertukar pada November 2019. Potong November 2020. Exco lain mana cadang Tak ada penyatu tu. Sekarang Pak. Yang ada tu dia kena cadang lah. Cadang sokong. Exco lain tolong cadang. Maklab dia tak tahu. Bagaimana? Cadang terima. Cadangan Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Zalim Menyalurin daripada Exco Perak mencadangkan diterima penyerta kewangan. Haji Zahrin. Tuan Haji Zarin cadang sokongan. Saya sudah Pun boleh. Okey. Ini cadangan saya. Kalau tidak dia pakai pun tak mengapa. Cuma pandangan saya lah. Okey, Encik Jumaat. Okey. Kita masukkan Encik Abdul Rashid Alias ni, kita seleskan dengan Pak Din.
Jadi perkara ni kita akan rujuk dengan Jack sama ada boleh ke tidak pemandu, jadi pemandu yang bersara ni boleh ke tidak masuk kepada dalam kita punya pertimbangan. Kalau Terima kita kasih. ikut maklumat awal tadi yang dibentang oleh kita punya PSUA, bermakna tidak boleh jawatan pemandu pegang kepada ni. Tapi tak apa, kita rujuk dengan Jack, nanti kita akan maklumkan kemudian. Boleh macam tu? Boleh. Terima kasih Tuan Presiden. Terima kasih. Okey, terima kasih. Boleh dah tu, boleh dah. Okey, lulus. Dah sah dah. Cadang sokong. Sokong. Okey, Aslin, Esko Johor sokong. Semua Johor je. Lambat tu. Dia tengok je terus ada. Okey, saya teruskan agenda. 3.10 melantik perwakilan ke persidangan Tri Tahunan CUPEC sesi 2022-2025. Okey, ini kalau nak lantik, kita boleh terus menamakan terus pada hari ini. Tapi kita kena pastikan orang yang dilantik ni dia perlu hadir dan dia bukanlah waktu dia bersara pada sesi 2022-2025 ni. Jadi kita punya perwakilan sebelum ni dia ikut berdasarkan daripada jumlah kita punya ahli. Bermakna yang lepas kita tak silap saya 20 orang. 20 orang yang kita amalkan sebelum ni adalah pegawai, ibu pejabat, kita namakan 6 orang tu, dan Esko. Selebihnya kita ambil di kalangan yang aktif kesatuan lah. Jadi untuk pada kali ni kita nak open Esko dan pegawai ibu pejabat masih lagi perwakilan, dan selebihnya kita buka lah. Kita buka. Tapi kalau ada cadangan-cadangan lain daripada cawangan-cawangan, kita open. Kita nak dengar pandangan-pandangan ni. Sebab apa, nama-nama persidangan ke CUPEC ni kita akan hantar nama dia kepada CUPEC dan melalui proses undi sulit sebenarnya. Tapi kita mohon pada kali kita lantik nama-nama ni supaya ianya tidak melibatkan undi sulit, dan nama-nama yang dilantik ini adalah menang tanpa bertanding dan diterimalah, ketasumi tidak dikeluarkan. Itu saya punya pandangan untuk ianya lebih mudah dan ni. Jadi mana-mana perwakilan yang boleh menawarkan diri, kita tak ada masalah, kita boleh terima dia masuk dia ke persidangan Tri Tahunan CUPEC. Pada kali ini saya nak cakapkan nama Encik Jumaat tu kena ada lah bagi sesi 2022-2025 sebagai penghormatan kita kepada dia sebab menyumbang idea-idea untuk kesatuan. Jadi saya mohon. Okey, 6 sampai kanan. Ni 11 Calon-Wan Melaka sokong cadangan daripada Presiden, tapi Melaka Esko 2 dan 1 Jumaat lah. Melaka sokong Jumaat untuk pergi perwakilan. Okey, setuju. Bermakna kita ada 6, 11, 1, bermakna 11, 1, 18, ada lagi 2. Yo, Asam. Dia juga ni. Ada lagi 2 kursi ni kita sama 20. Saya Haji Zahri Menyaluddin daripada Esko Perak mencadangkan saudara SU saya Encik Rosman Shah sebagai perwakilan ke persidangan CUPEC. Okey, saya Aslin Esko daripada Johor mencadangkan perwakilan untuk sidangan CUPEC sesi 2022-2025 iaitu Encik Aslam bin Abdullah daripada Johor. SU Johor. Okey, kita dah ada 20, boleh. Mana yang kalau ada yang pemerhati tu nanti untuk kali ni, mana yang tu kita akan putuskan dalam mesyuarat Esko khas. Pemerhati kita akan bawa untuk sesi yang akan datang ni. Boleh semua setuju? Setuju.
Okey, alhamdulillah. Minta seorang sokong dan Setuju. sokong dan cadang. Melaka, saya Jumaah Masyid dan Melaka setuju sirangan. Banyak soal kali ni. Lain-lain faham cadang sokong Okey, sokong seorang. Siapa? faham? Faham ke ni Penang senyap ni. Penang tak dengar. Penang. Saya sokong lah, saya sokong je. Tak ada cadang dan sokong banyak sangat tu. Penang respon. Penang ada. Aduh. Pilih sokong. Sokong. Pilih Penang sokong. ada ni. Ada pun tak dengar suara. Ada ni. Tak ada apa sini. Ada nombor tu. Okey, yang Marudin bin Ma'arif Okey. Okey, kita terus ke 3-11. 3-11. Pementangan usul-usul semua dah ada. Saya bacakan usul-usul kita. Okey, terus. Teruskan. Okey. Pementangan usul-usul persidangan perwakilan tritahunan sesi 2020-2023 Satuan Pemandu Kementerian Kesihatan Semenanjung Malaysia. Okey. Ada belagu tak jadi nak baca nak. Okey. Kita ada 12 usul. Okey, minta perhatian. Saya nak baca satu persatu. Okey, usul yang pertama adalah pindaan peraturan iaitu perubahan alamat pejabat kesatuan tukar di Batu Pahat kepada setiausaha yang baru di Temeloh Pahang. Usul yang pertama Jadi usul ni kita akan ada perubahan dia, kita kena buat borang K, Dex dan borang pertukaran alamat. Okey. Yang kedua, pindaan peraturan perubahan geraran jawatan bagi Majlis Jawatankuasa Agung di dalam buku peraturan. Okey, yang pertama Bendahari Agung kita tukar kepada Setiausaha Kewangan. Yang kedua, Naib Presiden kita tukarkan kepada Timbalan Presiden. Yang ketiga, Penolong Setiausaha Agung kita tukarkan kepada Timbalan Setiausaha Agung. Penolong Bendahari Agung kita tukar kepada Timbalan Setiausaha Kewangan. Berikutan kita ikut peredaran semasa, bermakna nama-nama yang kita tukarkan tadi ia adalah lebih kepada upgrade jawatan dan juga peredaran semasa lah. Kalau penolong ni kita tukar kalau kita tengok nama dia ni lebih kecil daripada organisasi kita yang besar tu. Jadi kita letak timbalan nama-nama timbalan atau stesen kewangan ni ia adalah lebih nampakkan kita punya kesatuan ni mengusulkan ada kekuatan kita kat situ lah. Itu maksud kita tu. Seperti kesatuan-kesatuan lain pun QPEX ni menggunakan stesen kewangan, dia dah tak gunakan bendahari. Bermakna bendahari ni di peringkat surau, di peringkat PIBG bolehlah kita pakai bendahari. Tapi di peringkat international ni kita dah gunakan semua stesen kewangan dan nama-nama timbalan yang lebih komprehensif lah. Okey. Okey, usul yang ketiga. Yang tadi yang pertama tu saya minta seorang sokong dan seorang cadang sebab kita ada 12 usul. Yang pertama, saya Encik Jumaah Masyid sokong cadangan pertama. Mencadangkan. Okey, cadang sokong siapa? Kalau boleh cawan-cawan lain dengar dan sila beri inilah sokong, senang kita nak catik. Jangan taklah. Okey. Sokong Surizal Amin
Usul satu. Okey, usul dua. Usul dua, siapa sokong, siapa cadang? Usul dua tadi perubahan gelaran jawatan bagi majlis jawatan kuasa agung dalam buku peraturan. Okey, Aslin, Esko Johor mencadangkan supaya disokong. Diterima. Sokong. Penang. Mana Pahang? Respon. Pinang sokong. Saya Mani, anak lelaki Andi dari Pelung. Daripada mana? Melaka. Okey. Nama apa? Mani anak lelaki Andi. Okey. Okey, kita teruskan Usul ketiga, kuasa menandatangani cek-cek pengeluaran di bank-bank persatuan di peringkat ibu pejabat dan cawangan hendaklah 2 daripada 3 pegawai. Iaitu yang pertama, Setiausaha Usaha Kewangan wajib. Okey, dan salah satu presiden atau Setiausaha Agung. Atau yang kedua, bendahari cawangan wajib. Belum habis baca lagi. Bendahari cawangan wajib dan salah satu pengerusi dan setiausaha cawangan. Sekarang ni banyak berlaku sebelum-sebelum ni di cawangan adalah pengerusi dan setiausaha tanpa bendahari. Jadi terdapat sikit kecelaruan di situ dan kita dapat ada ketirisan berlaku di antara pengerusi dan setiausaha cawangan. Sebab tu kita sebutkan kembali supaya kita dapat minitkan benda ni dan ianya menjadi satu arahan pentadbiran di peringkat persidangan perwakilan yang perlu dipatuhi oleh semua kawasan. Memandangkan kuasa pemutus Ini Melaka. di perwakilan lah. Jadi bendahari cawangan wajib dan salah satu pengurusi atau cawangan. Okey. Saya mohon perkara nombor 3 ni dicadang dan disokong. Perwakilan. Saya mohon apabila membuat cadangan dahulu baru sokong. Ada beberapa sesi tadi saya tengok dia menyokong dulu. Ada siapa yang mencadang. Jadi mohon dicadangkan dahulu baru ada sokong. Silakan. Saya pengurusi Melaka mencadangkan untuk Sokong. Boleh nampak. Langsung kat dia. Saya Muhammad Aslam, Dewan bin Abdullah menyokong. Dari Johor. Okey, Aslam menyokong. Okey, kita teruskan. Usul yang keempat, option 2013 akan dimula supaya diambil kira daripada tarikh latihan untuk memberi peluang kepada kaki tangan awam yang terlibat supaya menikmati time base 13 tahun. Selain itu juga dapat memberi peluang latihan time base kedua apabila menerima option grade 11 untuk grade 18 ke bawah. Usul nombor 4 ni kalau siapa ada tu faham tak maksud saya? Ini sebelum rasionalisasi tu kita telah berkhidmat, contoh kita berkhidmat 10 tahun. Bermakna kita balik kepada kosong. Pada 2013 tu bila kita sign option tu servis kita bermula kosong balik. Balik semula pada kosong. Jadi ini kita akan mohon kepada pihak JPA dia pertimbangkan supaya servis tu boleh di carry forward ke depan untuk memberi peluang kepada mana-mana kaki tangan dilantik secara time base
13 tahun perkhidmatan. Okey, jelas tak situ? Okey, jelas. Saya rasa semua negeri pun ada masalah ni. Jadi tak perlu kita mengambil masa yang lama untuk seorang mencadang dan menyokong. Sokong sebulat suara Ya. Sebulat suara. Kadang Okey, perwakilan dari Pahang menyokong sebulat suara. Okey, usul yang kelima ni 14, 16, 18 hakiki di semua fasiliti kesihatan termasuk pejabat pergigian daerah, pejabat kesihatan daerah, hospital daerah dan lain-lain fasiliti kesihatan yang mempunyai jumlah bilangan pemandu. Okey, untuk usul nombor 5 ni kita akan hantar kepada kertas cadangan ini kepada bahagian sumber manusia KKM. Okey. Ini kita usul nombor 5 ni sama dengan nombor 4 lah. Kita setuju sebulat suara Okey. Okey, usul nombor 6 ni kita masih bawa lagi menginsurankan kenderaan jabatan untuk pihak insurans menanggung kos-kos perbaikan kenderaan yang terlibat dengan kemalangan jalan raya. Ni nombor 6 ni pun kita akan utarakan balik lah. Tak apa. Kita dah 3 penggal dah bawa isu ni tapi masih lagi tak berjaya. Kita akan bawa lagi perkara yang sama pada tu. Untuk tindakan pihak puan dengan kita akan alasan-alasan yang kukuh kenapa kita perlu menginsurankan kenderaan jabatan termasuk ambulan yang kita bawa tu. Okey, boleh ni kita masukkan dan sokong sebulat suara Sokong. Melaka sokong sebulat suara. Okey. Untuk yang nombor 7 ni sama dengan jabatan dan SPENCO, mohon pihak PDRM menimbangkan bayaran terendah untuk kes sama-sama lampau. Okey. Untuk makluman semua perwakilan, isu ni kita telah bawa kepada pengarah polis trafik Bukit Aman dan juga semalam ada perjumpaan dengan Ketua Polis Negara. Hadir sama pengarah bahagian Jabatan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman. Dia akan pertimbangkan kita punya permohonan untuk pengurangan saman. Jadi perkara ini kita dah bawa kepada pihak bahagian khidmat pengurusan Kementerian Kesihatan. Pihak polis inginkan senarai kenderaan yang terlibat. Jadi pihak kesatuan masih menunggu maklum balas daripada bahagian khidmat pengurusan KKM. Jadi dapat maklum balas tu nanti, so tak ada masalah. Pihak PDRM, pihak IGP sendiri dah maklum isu ni. InsyaAllah kita akan dapat kerjasama daripada pihak PDRM dalam untuk membantu pengurangan saman ni. Dia tidak boleh buat pengecualian, dia hanya boleh buat untuk pengurangan. Jadi itu adalah atas budi bicara pihak PDRM. Okey. Selain daripada itu, suka saya menarik perhatian tuan-tuan semua hendaklah memastikan ahli-ahli kita supaya patuhilah isyarat-isyarat lalu lintas dan juga had laju. Sebab apa? Bila kita kena saman, tak ada alasan lagi dah untuk kita berikan. Sebab apa? Pekeliling yang keluar sebelum ni pun jelas menunjukkan sekiranya kita perlu laju, ada arahan khas pegawai yang berkenaan hendaklah menurunkan tanda tangan di buku log tersebut. Jadi itu antara isu yang dikeluarkan oleh pihak PDRM. Bermakna kita berhak kat situ untuk menentukan. Jadi atas kesilapan kita kena tanggunglah. Cuma kita tak setuju dekat sini pihak jabatan untuk menukarkan nama kepada nama pemandu. Bila tukar nama pemandu, semua sekali saman. Kalau seorang ada lebih pada 5-6 saman, bermakna pemandu boleh dikenakan tindakan tata tertib. Apabila dia tindakan tertib ni adalah apabila dia mengenai saman, pihak berkuasa akan bekukan lesen memandu dia. Apabila lesen memandu dibekukan, tidak boleh dibuat pembaharuan. Apabila kita bawa kenderaan jabatan, berlakunya kemalangan. Dekat situ akan timbul masalah dia. Jadi untuk kita elakkan daripada saman ditukar pada nama pemandu, kita minta option yang nombor 2 tu adalah pihak jabatan boleh mendahulukan bayaran saman-saman tersebut, tetapi akan memotong gaji pemandu yang terlibat secara one off atau secara beransur-ansur. Tapi kita minta secara beransur-ansur lah.
Itu yang cadangan kita pada pihak kementerian. Kan? Jadi kita minta pihak kementerian supaya benda ni ditengok balik, supaya ada dekat situ ditolak ansur dengan pemandu, temuan pemandu yang terlibat. Okey, ni nak kena jelas lah. Okey, ada apa-apa untuk usul nombor 7? Okey. Usul nombor 7 ni saya rasa clear. Pihak PDRM nakkan senarai saman tu, senarai nama kenderaan dan pemandu. Bermakna lepas ni kita mohon kepada pihak jabatan supaya menyediakan satu buku khas untuk keluar daerah ke mana ke, untuk pihak pegawai kenderaan atau penilai kenderaan mencatat nama kenderaan dan pemandu yang terlibat supaya supaya senang untuk kita buat simakan di peringkat bertabiran. Sebab apa yang berlaku ni kita tak boleh trace saman-saman tu disebabkan buku log kita hantar lah, macam-macam alasan lah. Jadi untuk mengatasi kelemahan-kelemahan sedia ada, kita buatkan macam tu lagi mudah. Jadi kita tengok tarikh bila kita boleh terus kesan siapa pemandu dia, urusan ke mana, siapa pegawai yang dia bawa. Dalam buku tu mesti nak ada. Okey. Kita teruskan boleh? Okey, terus. Okey, usul nombor 8 ni, pengendalian kenderaan baru ni kita akan luluskan sebulan suara. Saya akan hantar surat kepada Kementerian Kesihatan supaya melihat yang uzul ni digantilah. Kita banyak jabatan-jabatan jabatan atau PTJ kenderaan-kenderaan yang uzur masih digunakan. Okey, usul yang ke-9, khusus jawatan pemandu kenderaan jabatan ni, ambulan ni, okey. Saya telah difahamkan oleh bahagian kompetensi pada bulan 2 ni kita akan buat perjanjian MOU sijilan pentolehan pemandu ambulans di peringkat KKM ni dengan kerjasama MyROS dan JPJ. Kita dah berjaya dapatkan, jadi kita akan utamakan ahli-ahli kita lah. Dan juga kita tu kalau kita akan minta satu wakil kesatuan kita setiap kali kursus dijalankan mesti ada wakil kesatuan untuk melihat perjalanan tu. Jadi apa-apa tak tu, ini adalah satu inisiatif pihak kesatuan telah berjaya mendapatkan peruntukan hampir 1 juta untuk kursus persijilan atau pentolehan pemandu ni tadi. Okey. Okey. Kita juga akan buat kursus persijilan untuk perawatan kesihatan dengan kerjasama daripada Dr. Sarah Hospital Sungai Buloh. Bermakna ahli-ahli kita, ahli-ahli saja yang kita buka untuk khusus persijilan perawatan ni nanti. Jadi adanya sijil pentolehan, sijil perawatan ni tadi, jadi sijil-sijil tu kita akan gunakan untuk kita punya upgrade skim perkhidmatan kita, insyaAllah. Kalau kita bahas ini untuk ahli-ahli lah, yang muka ahli kita takkan bagi. Saya nak tanya, yang perkara 9 ni, adakah perbelanjaan tu dikeluarkan oleh cawangan? Okey, untuk kursus persijilan dan pentolehan pemandu, ini adalah full bahagian kompetensi akan buatlah tanpa melibatkan. Tapi untuk kursus persijilan perawatan ni yang ada sijil ni diiktiraf oleh lembaga perubatan, ini adalah pihak cawangan akan tanggung lah. Pihak cawangan akan tanggung, tapi kita akan had lah. Sekali-sekali sesi tu mungkin kalau 5 orang tu persijilan ni RM50 satu kepala. Persijilan tu. Kalau lain-lain tu kita tak tahu, kita akan dapatkan detail dia, kita akan maklum dalam musyawarah exco yang akan datang lah, untuk diputuskan. Okey. Okey, usul yang ke-10. Usul yang ke-10 ni saya mohon semua beri perhatian Okey, ini berkaitan dengan kebajikan. Okey. Mewujudkan tabung kebajikan seperti dalam buku peraturan kita ada, dalam buku akta kesatuan kerja pun ada. Untuk ahli-ahli kesatuan dengan membuka akaun khas bagi memudahkan bantuan kewangan kecawangan atau waris keluarga yang ditimpa musibah. Okey, kadar caluman yang kali ini kita akan buat adalah sebanyak RM2. RM1 daripada pejabat dan RM1 daripada cawangan. Baki RM8 akan dibahagikan kepada RM4 kepada ibu pejabat dan RM4 kepada cawangan.
penerapan ini adalah ibu pejabat selain dapat menyalurkan yuran secara konsisten kepada cawangan dan untuk pengauditan, audit luar. Okey, kenapa kita buat macam ni? Sebab apa? Kalau kita lihat 2 tahun kebelakangan ni sejak kita luluskan untuk pencen, untuk kemasukan wad dan juga kematian, kita punya graf amat tinggi Sebab apa? Sebab apa kita utamakan ini adalah kehendak ahli-ahli sendiri. Bermakna kita kena utamakan kebajikan ahli-ahli. Yang keduanya, apabila kita tidak ada bukan tak kawal, kita kawal melalui satu akaun bank, bermakna kita tidak boleh untuk fokus kepada yuran-yuran kecawangan dan pengurusan. Sebab kita bercampur sekali. Jadi sekarang ini kita untuk tabung kebajikan ni kita buat separatekan, kita asingkan untuk memudahkan kita untuk monitor duit kebajikan keluar kepada ahli-ahli dan juga yang akaun yang utama tu adalah untuk kecawangan dan untuk ke ibu pejabat. Dan yuran-yuran gabungan lain lah, Tupex, MBK dan lain-lain bayaran lah, pengurusan dan sebagainya. Jadi kita tengok kat sini kita punya sumbangan untuk kebajikan dia terlalu tinggi. Sebab itulah kita tak boleh kita tak boleh bahagikan setiap bulanan tu secara konsisten kepada cawangan. Jadi kawalan kita buat ni dengan tempoh yang kita dah lanjutkan 6 bulan ke setahun, jadi tak ada masalah untuk kita kawal selia tabung kebajikan dan juga akaun utama kesatuan lah. Bermakna ia tetap diurus tadbir oleh bendahari yang sama, cuma untuk yang akaun tabung kebajikan ni kita audit juga benda ni, tapi mudah untuk kita kawal pengeluaran dia, penggunaan dia. Okey. Untuk nombor 10 ni memang saya mohon untuk cadang dan sokong supaya dia ni dapat diluluskan. Dan tuan-tuan kalau ada kemusykilan boleh kemukakanlah, insyaAllah pihak saya, Presiden atau Bendahari Agong boleh memberi pencerahan. Mohon dibahaskan. Jika yang tak faham, mohon dicadang dan disokonglah untuk kita luluskan benda ni. Ini bukan untuk kita, ini untuk ahli-ahli, untuk kita dapat beri kepada ahli-ahli kita dengan secara konsisten lah. Termasuk juga yuran kecawangan-cawangan secara konsisten. Okey. Untuk nombor 10, saya cadangkan Bendahari Agong untuk membentangkan sedikit pencerahan tentang agihan yang untuk potongan dari Biro Angkasa ke tabung kebajikan ni. Mohon laluan daripada Usaha Agong, Bendahari Agong, untuk Bendahari Agong memberi sedikit pencerahan tentang potongan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Idrul bin Sulong selaku Bendahari Agong. Untuk temakkan semua ahli syorat. Cuba tengok bahagian penyata kewangan bahagian akhir sekali. Yang akan dihitung bila tabung kebajikan diwujudkan. Ini saya bagi contoh potongan dari Biro Angkasa bagi bulan April 2020 berjumlah RM25,052.77. Jadi pembagian ke ibu pejabat, cawangan dan tabung seperti mana yang dilampirkan, tuan-tuan boleh semak. Itu contoh. Maknanya potongan daripada ke tabung mengikut potongan dari Biro Angkasa. Jadi untuk ni tuan-tuan boleh tengok lampiran yang saya sertakan dalam penyata kewangan di muka surat akhir sekali. Jelas? Okey, jelas. SUA. SUA. Okey.
Jelas tak pencerahan daripada Saya nak tanya boleh ke? Boleh. Saya nak tanya boleh? Nama-nama. Nak tanya boleh ke? Boleh. Nama daripada mana? Okey, Bendahari Agung tu nak tanya kita Bendahari Agung yang akan uruskan tu ataupun bendahari lain yang kita lantik? Tak, Bendahari Agung. Okey, Bendahari Agung, sila respon Tuan Didros. Persoalan yang ditanya oleh wakil Esko daripada Selangor Wilayah. Jadi yang akan diuruskan tabung ni, saya jugalah sebagai Bendahari Agung akan menguruskan tabung kebajikan ini. Okey, mohon laluan Bendahari Agung. Esko daripada Johor, Asli Ahmad. Okey, untuk yuran tabung kebajikan sebanyak RM600 ini untuk Johor. Okey, saya ingin tahu ataupun pencerahan. Okey, bagaimana yang dikatakan kebajikan? Adakah daripada segi maksud, kematian ataupun kemalangan ataupun sebarang kecederaan yang mana dikatakan kebajikan tu? Untuk wang kebajikan yang untuk disalurkan kepada ahli-ahli jika berlaku satu-satu insiden. Okey, mohon pencerahan Bendahari Agung. Okey. Terima kasih daripada Esko daripada Johor. Penjelasannya dimasukkan tabung kebajikan. Perbelanjaan ini akan dikeluarkan apabila pemandu-pemandu kita yang ahli yang pertama masuk wad seperti mana yang sebelum ni lah RM200 dengan syarat yang sebelum ini juga, iaitu pokoknya 2 hari dan dokumen kita beri tempoh sehingga 1 tahun. Sekiranya ada yang menghantar 1 tahun 1 hari, kita akan tolak. Dan yang kedua, pemandu-pemandu kita ahli yang bersara. Yang ketiga, kematian ahli dan kematian isteri yang pertama. Isteri yang pertama setakat yang kita luluskan sebelum ini. Itu saja. Bukan, dia bacakan. itu pencerahan daripada pencerahan daripada Penang. Yang pencerahan tu tutup lah handphone macam mana dan semua nak cakap. Tutup mana yang pencerahan tu. Okey, Pulau Pinang, silakan. Untuk kita punya kebajikan, Okey. kita memang tak ada penambahan apa dah untuk kemalangan ke apa, sebab apa, kita tengok duit yang kita ada RM2 tu pun mungkin kita terpaksa tambah lagi untuk masa akan datang. Sebab apa, yang ni permulaan kita nak tengok duit tu cukup tak cukup, betul tak? Ya. Pasal apa? Kerana kita buat pecahan ni baru kita nampak berapa untuk cukupkan duit tu. Bila kita tak ada pecahan ni nanti, kita tak akan nampak duit tu. Pasal lah ni duit cawangan pun mungkin ada tergantung lagi, nanti Haji boleh ni kot, ada tergantung berapa bulan kan. Yang tu memang lepas ni mungkin takkan berlaku lah, tergantung benda-benda macam tu untuk cawangan lah kan. Ya, betul. Kita harap benda ni kita tak ada penambahan lagi lah untuk kebajikan yang lain-lain tu, insya-Allah kita akan bagi, tapi yang ada ni kita akan teruskan. Ya. Dan jangan tambah lah lagi. Tak ada. Ini yang kita, sebab tu kita dekat ini yang kita tetapkan ni adalah tetap. Kita tidak akan kurang, kita tidak akan tambah. Inilah dia. Kita tu sebab apa, tujuan kita adalah untuk mengawal antara kebajikan kepada ahli-ahli kita seluruh negara. Itu tujuan asal kita. Dan dalam masa yang sama, untuk kita memastikan semua di peringkat cawangan kita dapat membayar tanpa tunggakan. Itu yang kita tu. Sekarang ni kita terpaksa dahulukan untuk mana-mana yang masuk wad, kematian dan sebagainya. Itu yang mengekankan kita untuk kita salur kepada cawangan-cawangan sebenarnya masalah utama kita. Jadi bila kita dah buat macam ni, kita akan nampak, kita akan perbaiki
segala kelemahan-kelemahan yang sedia ada tu. Okey, ni Penang boleh teruskan. Jamal? Ya, okey. Faham. Terima kasih. Kerana tu nanti kita akan seterusnya, insya-Allah. Ya, kita akan pantau. Bukan Khalid. Kita mungkin akan pantau di masa ke semasa. Sekiranya terdapat apa perubahan, kita akan bincang dalam musyawarah Exco, insya-Allah. Okey, seperkara lagi untuk tabung kebajikan ni kita kena wujudkan satu akaun khas, akaun bank lain lah, bermakna akaun bank apakah yang tu kita mohon untuk di-endorsekan dalam ni supaya kita boleh dapat buka akaun baru. Jadi kita mohon Tuan Haji Idrus mencadangkan bank apa yang nak buka dan kemudian kita terus minta cadangan dan sokong kita nak sebelah suara lah. Okey, Bendahari Agong boleh teruskan untuk perkara nombor 10 ni kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Idrus bin Sulun, Ketua Bendahari Agong, mencadangkan akaun kedua untuk tabung kebajikan juga dengan akaun MyBank cawangan Kuantan. MyBank cawangan Kuantan. Atas nama tabung kebajikan Kesatuan Pemandu Kementerian Kesihatan Semenanjung Malaysia. Okey, saya Yasmin Ahmad sokong cadangan tu daripada Bendahari Agong untuk membuka akaun tabung kebajikan Kesatuan Pemandu di akaun di bank Maybank Cawangan Kuantan. Asli Ahmad menyokong cadangkan supaya untuk disokong. Ya, saya dari Pahang Muhammad Rustam menyokong. Okey, Jasri daripada Johor mencadangkan tabung kebajikan pemandu-pemandu Kesatuan Pemandu-Pemandu Kementerian Kesihatan Semenanjung Malaysia dibuka di Maybank Kuantan, disokong oleh Encik Muhammad Rustam daripada Pahang. Teruskan. Okey, syukur, Alhamdulillah, terima kasih semua perwakilan. Ini adalah satu pengorbanan kita untuk ahli-ahli. Jadi kita akan fikir mana yang terbaik untuk ahli-ahli kita lah, sebab apa ahli-ahli kita ni adalah merupakan aset kepada kita semua. Saya juga mengucapkan tahniah juga kepada cawangan-cawangan yang telah berjaya menambahkan ahli-ahli pihak untuk ahli persatuan yang barulah. Dan macam di Johor ni masih lagi dia buka, mana-mana ahli baru yang masuk, pengurusi akan bayar duit iuran kemasukan tu. Itu juga dengan Negeri Selangor, tahniah Selangor, dia punya tengah macam goreng pisang panas lah. Walaupun Selangor punya ahli-ahli baru yang masuk. Tahniah juga bagi cawangan-cawangan yang lain. Okey, saya akan terus kepada usul yang ke-11, iaitu Kesatuan bercadang untuk mengadakan sambutan Hari Profesion Pemandu Kenderaan HPPK Peringkat Kementerian Kesihatan pada setiap 26 November setiap tahun. Okey, untuk makluman semua perwakilan, sepatutnya kita sambut hari pemandu kita ni pada 26 November di Kuantan, Pahang. Indra Mahkota, Kuantan, Pahang. Oleh sebabkan kita masih dalam penularan wabak COVID-19, jadi kita tidak dapat adakan atas faktor-faktor nasihat daripada pihak JEC dan juga MKN lah, sebab tu kita gagal untuk mengadakan ni. Jadi kita akan usulkan cadangan ni kepada KKM lah untuk kita maklumkan, kita minta mendapatkan dia punya maklum balas lah, insyaAllah. Usul yang ke-11 ni, okey. Dan usul yang terakhir sekali adalah usul berkenaan dengan insurans kelompok kita. Okey, sama ada kita nak teruskan ke atau tidak, itu terpulang pada perwakilan. Tapi bagi saya, saya masih dapat lagi menunggu AIG insurans ni. Sebab apa? Kita nak AIG. AIG ni dia punya mudah, dia punya urusan dia. Tinggal lagi kita tergantung sebab dia nak naikkan kos untuk individual untuk yang baru tu. Jadi kita tak setuju sehingga tidak dapat persetujuan oleh semua.
Jadi untuk makluman semua perwakilan, insurans kelompok ni kita nak mewajibkan kepada semua ahli-ahli kita lah kalau boleh. Sebab apa, kita tengok sekarang kita punya kerja ni amat berisiko dengan kemalangan. Jadi untuk yang lepas kita punya bayaran hanya RM15,340 kita mencarum, dan tuntutan kita hampir RM100,000. Itu yang membuka mata pihak AIG bermakna mungkin dia orang mengalami kerugian ke terjejas ke dia punya tu. Sebab apa? Tuntutan premium yang tinggi oleh Kesatuan Komando, tapi dia tetap bayar juga. Alhamdulillah, yang tahun lepas kita ada 2 kematian dan ada yang kemalangan menyebabkan masuk ward dan juga kecederaan melibatkan kecacatan kekal. Dia telah bayar pempasan kepada ahli-ahli kita dan juga waris lah. Jadi di sini saya masih belum dapat lagi proposal daripada pihak AIG, dan selain itu kita tengah minta daripada lain-lain punya syarikat insurans kelompok lah untuk kemalangan ni, untuk dia persembahkan kepada kita, dan kita akan endorse dalam musyawarah EXCO yang akan datang. Boleh macam tu? Usul yang ke-12. Sebab apa, kita nak pemandu-pemandu kita ni terpulanglah nanti pada cawangan masing-masing, sama ada nak buat separuh-separuh ke atau ahli bayar semua ke, tengoklah masing-masing. Tapi kita akan ambil kadar yang kemampuan kita lah. Kalau RM30 bukan sebulan, RM30 setahun. Bila setahun 12 bulan tu, kalau kita bagikan berapa ringgit kita boleh dapat kan. Itu saya punya ni lah, supaya kita dapat teruskan untuk ahli-ahli kita nanti. Jadi kita akan putuskan dalam musyawarah EXCO akan datang. Okey, itu 12 usul. Sekiranya ada tambahan apa-apa boleh kemukakan pada sidang mesyuarat. Saya buka. Okay. Ada apa-apa nak tanya atau nak tambah usul-usul lain? Okey. Saya Idrul bin Silo, selaku Bendahari Agong, ada mencadangkan usul tambahan. Okey. Bahagian kebajikan, saya mencadangkan untuk kematian isteri yang pertama, saya mencadangkan ditambah baik supaya diberi kepada tak kira isteri pertama, kedua, ketiga, keempat diberi. Saya mencadangkan kurang sebelum ini tidak berlaku. Isteri kedua meninggal, jadi dia minta rajuan pada saya, boleh tak? Yang kedua ni minta dibayar, kalau mengenai pertama saya tak minta bayar. Jadi pun jumlah yang kahwin lebih pun tak ramai. Jadi saya mencadangkan tak kira isteri pertama, kedua, ketiga, keempat dibenarkan untuk dapat semuanya. Tapi sekali je lah. Sekali je. Dia kena faham kan tu. Itu saja untuk dipertimbangkan. Untuk adil lah, untuk adil. Bermakna kalau isteri pertama dia, kalau dia ada kahwin 4 isteri, bermakna yang ketiga tu meninggal, dia dapat lah. Ya. Kena faham tu usul daripada tu Haji ya. Bukan empat orang boleh claim. Salah satu saja yang mana meninggal dahulu. Sama jugalah, kalau dia kahwin 2, kalau yang meninggal isteri kedua, dia akan dapat lah. Bermakna satu dalam macam saya kahwin 2, kalau satu yang nombor 2 tu meninggal, dapat sekali je lah. Kalau yang pertama tu meninggal, tak dapat dah. Macam tu maksud dia. Okey. Itulah sebenarnya jawapannya. Okay. Yang mana meninggal dahulu yang tu dapat. Maknanya one out. Sebelum ni kita cakap isteri pertama. Kalau yang kahwin lebih daripada tu, kalau isteri ketiga dia meninggal, tak dapat lah. Sebab kita endorse isteri pertama. Betul. Mana yang berpoligami tu tak kira yang mana tu, kita akan bagi one off. Sama ada dari isteri pertama, kedua, ketiga, yang tu kan kita bagi one off sebanyak 300. Macam tu. Ya, betul. Pencerahan. Saya nak tanya juga ni. Berapa Jumaat di Melaka? Okey, sekarang ni saya kahwin 1.
Okey, bini saya meninggal. Kan? Lepas tu bila kahwin yang baru yang kedua, maksudnya kahwin baru bukan kahwin 1, 2, 3. Kahwin yang kedua pula pun meninggal juga. Ganti baru meninggal. Bukan maksud saya kahwin 1, 2, nombor 2 tau. Mana bini pertama meninggal, lepas tu saya kahwin, bini nombor 2, kahwin lagi 1, bini tu meninggal. Adakah bini tu dapat? Yang kedua dapat tak? Dapat. Kalau dia kahwin baru dapat lah. Itu saja. Macam Encik Idris kadang tadi, saya faham. Antara 3, 1, 2, 3, 4 bini dia siapa meninggal dulu, dia dapat 1. Itu saja, betul. Dia tak dapat kalau dulu kan. Poligami kalau isteri pun meninggal, layak dapat lah. Itu poligami tak? Okey. Mati lah. Kalau meninggal dapat. Okey, jelas. Macam kes yang perwakilan Melaka tu, kes jemaah tu, kita jelas lah sebab dia kahwin baru dapat lah. Bukan dia poligami. Dia yang kahwin ni. Bermakna kalau dia poligami, tak kira lah nombor 1, kalau nombor 2 meninggal tu dapat lah. Poligami tak boleh. Kan? Jadi 2 lagi tu tak dapat lah. Oh, iyalah. Itulah pencerahan dia. Sebab sebelum ni kan isteri pertama. Jadi kalau kita poligami, isteri ketiga ke kedua meninggal, tak dapat lah sebab bukan isteri pertama. Sekarang ni tak kira mana satu isteri yang meninggal dia akan dapat. Itu maksud dia. Ya Tuan Menari, betul macam tu. Ini tidak adil. Penang, minta laluan. Okey, Jelas dulu. Saya jelaskan apa yang dimaksudkan ya. Yelah, sebab itulah sebab apa ramai yang rakan-rakan kita ni rezeki lebih, dia ramai bini. Jadi kalau kita nak berlaku adil, kan tak kira lah 1, 2 ke 3 ke, kan sebagai isteri yang sentiasa memberi sokongan pada suami dia, kan bila dia tu kita nak jaga moral suami tu supaya ada sikit sumbangan dengan tu kita mungkin kita boleh panjangkan lah, tak kira lah ada 1, 2, 3, 4 tu dia layak lah memohon itu lagi adil, tidak menimbulkan sebarang persoalan dan sebagainya. Okey, boleh macam tu. Itu macam itu yang kita nak. Minta laluan. minta laluan. Okey. Okey, saya beri pencerahan tentang cadangan saya tadi. Okey, maksud saya daripada yang syarat yang pertama sebelum ni isteri pertama sahaja. Jadi saya minta penambahan baik supaya penambahan tak kira isteri kedua, ketiga, keempat dibayar, tapi dalam tahun yang sama hanya seorang sahaja. Contoh tahun 2021 kita 4 meninggal. Dan tahun yang sama juga isteri ketiga meninggal. Jadi tak dapat satu saja untuk 1 tahun. Mana tahun seterusnya kalau isteri lain meninggal layak dapat. Cuma jangan tahun yang sama 2 orang meninggal hanya 1 saja yang dibayar. Itu saja. Boleh tak boleh berdua-dua lah. Kena untuk meninggal tu. Okey, faham tak maksud Haji Drus tu? Kalau ada tak ada kita bahaskan ini tuan-tuan tengok perwakilan nak yang macam mana. Kalau dia setuju yang macam Haji Drus boleh cakap setuju. Kalau setuju yang lain, perwakilan setuju yang lain, kita akan ikut keputusan perwakilan. Nah, ini tuan-tuan punya cadangan. Ini minta celah. Okey, celah boleh teruskan. Okey, untuk kita kata keadilan lah untuk semua. Okey. Dia isteri yang kita kata isteri yang pertama. Betul. Walaupun dia kahwin isteri yang kedua, yang isteri yang kedua tu pun meninggal, mana dia tak dapat dah lah. Dia sekali ya dalam tu. Kalau kata kita bagi juga untuk yang kahwin yang baru tu, tak ada pula yang isteri 4, isteri 2. Kan? Jadi dia kematian isteri yang pertama sekali saja. Dan dia takkan dapat dah. Walaupun dia kahwin baru. Okey. Terima kasih. Okey. Pendahari Agong tolong catat yang mana yang Jumaat punya macam ni, yang Penang punya macam ni. Yang satu lagi tu mana punya tadi? Satu lagi tu cara lagi macam ni. Okey, kan tiga-tiga tu kita mana tengok yang mana dia setuju. Kita ikut.
Ini keputusan perwakilan bukan keputusan ibu pejabat, keputusan exco ke apa, keputusan perwakilan keputusan yang terbesar. Satu daripada Melaka cadangan, satu daripada Penang punya cadangan, satu daripada Tuan Haji Idrus punya cadangan. Okey, kita ambil yang mana tadi yang kita bersetuju atau cadangan-cadangan lain yang kita boleh bincangkan dan setuju. Yang poligami ni selalu. Kau dah nak tua lah. Jadi Handphone dekat sangat tu, handphone. Handphone jangan dekat nak bercakap, nanti kita bergema. Saya Esko pada Negeri 9 mencadangkan tentang masalah tentang Handphone tolong off. poligami itu tadi. Handphone tolong jauh. Saya minta bawa ke majlis ahli jawatan kuasa dahulu. Bincangkan lepas tu baru kita Tak boleh. pula. Okey, untuk makluman perwakilan, untuk buat peringkat cawangan tu kita tak boleh putuskan. Perwakilan saja yang boleh putuskan. Perwakilan nak yang macam mana, option yang macam mana, A, B, C, D. Itu adalah keputusan yang kita boleh guna pakai dan tak ada seorang pun yang boleh pertikaikan apabila perwakilan dah buat keputusan. Keputusan perwakilan adalah keputusan yang muktamad. Itu. Yang Majlis Jawatankuasa Agung lain perwakilan lain Perwakilan ni kalau kita nak ubah satu-satu tu, usul tu hendaklah diluluskan oleh perwakilan dan digunakan pakai oleh semua cawangan. Itu kelulusan perwakilan. Cadangan cakap je tu. Untuk ini kita kena fikir juga dari segi kewangan. Kos kewangan tu kita kena fikir juga. Jangan kita fikir untuk benda-benda yang ni, kita kena fikir kewangan juga. Sebab benda ni akan melibatkan kos kewangan. Tu yang kita kena fikir. Bukan, memang kebajikan kita dah bagi untuk isteri yang pertama saja. Sebab tu kita tak boleh untuk orang kata apa nak bagi benda tu, kita kena bincang dan kita kena buat apa yang terbaik. Okay. Saya faham Jamaluddin bin Elo, kita faham memang kita kena tengok, tapi tuan-tuan bijak juga bagi tengok kedudukan kita juga tu. Dah ada kata putus belum ni? Belum ada kata putus. Kalau tak ada kata putus, maknanya saya cadangkanlah daripada Johor ni, maknanya kita tidak perlu masukkan dalam isu poligami. Sebab ini adalah bila isu poligami dia jadi panjang. Jadi daripada kebaikan bersama dan menjaga kewangan kesatuan, apabila kita melibatkan poligami, maknanya yang poligami hanyalah segelintir dan bilangan peratus yang terlalu kecil. Jadi kita keluarkan isu ni dan kita hanya tidak menafikan hak untuk isteri pertama sahaja. Dan selepas tu maknanya isteri kedua yang tu terlepas, sebab saya anggap dalam isu ni isteri pertama dia adalah termasuk dalam perjuangan kita. Sebab segala pengorbanan kita dalam kesatuan dia yang memahami. Dan dia terpaksa ditinggalkan, dia terpaksa menghadapi masalah anak-anak. Jadi dia pengorbanan dia yang lakukan. Jadi dalam hal ni, jadi saya cadangkan hanyalah isteri pertama saja. Kita tidak masukkan dalam isu poligami dan ataupun isu yang kedua. Jadi hanya satu je. Jadi kita dalam saya sokong juga yang daripada Penang tidak melibatkan kewangan terlalu banyak. Itu saja daripada saya. sokong. Tapi siapa duit pun suami je, bukan isteri. Betul. Kan cukup, tak payah lebih je lah. Tak ada betul. Betul. Saya Encik Khairul daripada Penang mencelah sikit boleh tak? Okey. Sebab kena maklum semua apa yang kita buat ni, kita kena fikirkan implikasinya ataupun kesannya terhadap ahli kita. Kita kena fikirkan tu semua. Mati. Mati ya? Apa mati? Sini GB. Okey, Abarun ada komen, Abarun? Okey daripada saya
mencadangkan kepada para perwakilan dua. Kata pandangan saya ada dua cadangan yang baik. Itu daripada Expo Johor dan Expo Kelantan. Dia dua ni kita nampak dia banyak ke arah implikasi kewangan. Jadi para perwakilan saya harap dapat mempertimbangkan. Pada saya selaku pegawai kanan ibu pejabat, ada baiknya kita mempertimbangkan dua cadangan ini. Dan sebab apa, kita nampak ke depan ni kita ada banyak lagi perkara yang kita perlukan. Kita tak apa ni yang kata kepada isu-isu ini saja. Jadi jangan tadi ada sumbangan kepada isteri pertama secara one off adalah lebih baiklah. Dan para perwakilan boleh bagi keputusan muktamad dalam persidangan ini dan satu keputusan yang baik. Ini juga daripada segi kewangan juga. Kadang-kadang kita nampak benda ni macam nampak perkara kecil, tapi bila kita kaji balik ini implikasinya sangat besar. Saya melihat macam ini. Kalau ikutkan dulu semasa kita mula-mula mencadangkan sumbangan ini diadakan, masa kenaikan yuran RM10 dulu, memang mula-mula kita nampak macam sikit, tapi bila dah berjalan lama, bila kita menghadapi sedikit masalah kewangan untuk membayar sumbangan ini, terpaksa kadang-kadang Bendahari Agong terpaksa menanggung bayaran yuran bulanan kepada cawangan. Jadi kadang-kadang kita ambil sedikit iktibar daripada cara macam ni. Jadi sumbangan rendah untuk kematian isteri pertama itu pada saya sangat wajar. Kerana sumbangan lain dan kita perlu melunaskan yuran-yuran bulanan yang kita tertunggak ke cawangan-cawangan. Ini sangat penting kerana cawangan-cawangan pun selepas ini mungkin akan mengadakan aktiviti bantuan sendiri. Itu pandangan pada saya. Terima kasih. Okey, saya mau laluan sekali lagi isu ni tentang soal kebajikan ni, kita isunya terlalu panjang. So kita bincang ni baik kita buat satu keputusan yang muktamad ataupun bendahari buat keputusan yang muktamad. Kerana terlalu panjang kita isukan isu ni. Okey, minta laluan. Okey, untuk isu ni saya rasa memanglah kalau ikut kita ni tengok balik kadang-kadang jarang-jarang benda ni kan. Jadi untuk nak memudahkan pada peringkat awal kita bagi isteri yang pertama sahaja. Okey. Kalau kita tengok balik isu-isu kita pencen pun isteri pertama saja. Jadi nak memudahkan standard dulu. Jadi kita buat yang pertama tu. Sama ada yang pertama ni lepas ni ada masalah tak? Kalau negeri-negeri lain tak ada masalah, mungkin kita akan bincang pada perwakilan yang akan datang. Jadi untuk nak memudahkan cara, kita buat isteri pertama sahaja. Itu saja. Okey. Johor setuju dengan isu daripada Tuan Presiden? Okey, bermakna kita tolak betul itulah. Kita ikut kita kekalkan mana keputusan perwakilan sebelum ini, okey? Okey, Bendahari Agong, okey? Okey. Presiden saya nak ada celah sikit dulu tak? Saya selaku ni pengurusi di Melaka dan juga selaku penolong Bendahari Agong untuk melindungi dirilah sementara sebab bangunan ni akan diselenggaraan oleh Abang untuk wiring internet di kawasan sini ni. So pihak Melaka
ada beberapa cadangan, dan saya mengucapkan sabar dan tanya kepada sesuatu kita telah dilantik sebagai presiden, dan presiden kita dilantik sebagai ketua, dan pada AJK kita. Inilah kali pertama yang kita gunakan Skype dan dapat pujuan daripada Pupek Sungai Melaka kerana kita orang yang pertama menggunakan syarat Skype ni. Selaku pengurusi Sungai Melaka, saya ucapkan tahniah kepada semua perwakilan yang dapat hadir pada kali ini. Sekian. Okey, terima kasih Tangan Melaka. Okey, saya nak serah kepada masih presiden lagi. Abang presiden lagi, kita belum kena sebab saya menjalankan agenda kita berat. So pada ucapan penangguhan setiap wakil negeri ni, saya serah pada pengurusi muda diri tu letak jawatan dia sendiri, kita saya anggap adil lah. Okey, pengurusi saya serahkan pada tuan pengurusi untuk ke agenda yang 3.12 lah. Okey, silakan. Terima kasih ucapkan Saudara Rostam. Okey, kita masuk pada agenda terakhir lah. Ya, ucapan penangguhan perwakilan setiap negeri. Okey. Kita mula daripada negeri Johor. Malaysia, dan juga tahniah juga saya ucapkan kepada semua kerana telah mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh MKN dan juga KKN, mengikut peraturan SOP semua. Dengan ini saya daripada Johor ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan juga tahniah kepada semua kerana telah memilih ataupun telah melantik semua yang telah kita rancang daripada Esko-esko, kerana ini adalah bukan kepentingan peribadi, ini adalah kepentingan semua untuk ahli, supaya apa yang kita lakukan, supaya apa yang kita buat berjalan dengan lancar, supaya tidak ada berlaku permasalahan yang telah kita rancangkan. Okey, daripada Johor juga ingin mengucapkan ingin mencadangkan supaya semua gabungan kesatuan-kesatuan pemandu daripada gabungan kesatuan pemandu kerajaan, supaya kita bergabung, dan juga daripada Sabah Sarawak kita bergabung untuk diberi kekuatan. Dan juga tahniah saya ucapkan selangkah ataupun penaik taraf pemandu sendiri, kita telah berjaya menjalankan mesyuarat secara video conference dengan jayanya tanpa gangguan, alhamdulillah. Dan juga tadi SUA ada menyatakan Johor menanggung yuran ahli baru untuk negeri Johor, tapi dia ada kata orang ada time limit dia, mana ada tarikh due dia, expired date juga. Untuk makluman semua, pengurusi Johor menanggung pendaftaran ahli baru sehingga Januari 2021 saja. Maknanya selepas tu Januari 2021. Duit tak apa. Maknanya selepas tu Johor maknanya tak ada tanggung, pengurusi Johor tak ada tanggung lagi lah. Sebab kita alhamdulillah daripada segi permasalahan banyak jalan penyelesaian ataupun permasalahan kita dapat selesaikan, dan juga dapat menambahkan ahli-ahli baru kita, alhamdulillah ada peningkatan. Jadi pihak-pihak lain ataupun pegawai atasan nampak apa kesatuan pemandu telah buat, dan juga secara tidak langsung macam saya di Permai ini telah mengerahkan, dan juga kesatuan pemandu juga ada menerima daripada lain kesatuan dapat menyelesaikan masalah daripada kesatuan lain. Sebab kita pun dianggap orang utama juga, orang kuat juga dalam QPAC. Jadi dia merujuk pada kita. Saya alhamdulillah di Permai ini telah digelar sebagai lawyer juga untuk permasalahan PPK yang berada di Permai ni lah. Banyak masalah berlaku, alhamdulillah dah selesai benda ni. Jadi apabila kita bergabung bersama untuk menyelesaikan masalah, apabila kita memberi menerima pandangan atau pendapat bersama, alhamdulillah kita dapat selesaikan. Setakat ni daripada Johor, itu saja, dan juga saya ucapkan semua semoga berjaya untuk semua. Dan tahniah barisan ESKO yang baru yang telah dipilih atau telah diberikan amanah
Itu saja dari sesian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan daripada skor Johor. Silakan skor daripada Negeri Perak. Saudara Tuan Haji Zarin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sidang perwakilan Pertamanya tahniah dan syabas kepada pihak pengurusan KPP KKSM kerana berjaya mengadakan persidangan perwakilan Tri Tahunan sesi 2020 hingga 2023. Alhamdulillah mesyuarat berjalan lancar melalui sidang video dalam tempoh PKPP dengan menggunakan Skype Maya. Tahniah dan syabas kepada yang terlantik dan besarlah harapan kita agar kerjasama berpasukan diperlukan semasa demi kesatuan kita. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, wassalamualaikum. Terima kasih Tuan Haji Zarin. Kedah, Cik Herman Kedah. Silakan. Clear bang, Salah web. clear dah. Kedah mana betul? Clear dah. Okey, Man. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Hari ini kita jalankan bagi saya kita walaupun ada sedikitlah saya betul. Okey, terima kasih banyak kepada Ibu Pejabat kerana melancarkan wakilan yang alam maya ni. Jadi ini di Kedah adalah bangga. Terima kasih juga kepada barisan kepimpinan baru Ibu Pejabat dan ada juga kepada abang semua dan ada juga kepada untuk diri sendiri. Okey, kita tak ada apa pun yang nak cakap. Apa yang dah cakapkan tadi oleh wakil Johor, wakil Perak, semua dah mewakilikan untuk kita. Cuma satu je saya minta daripada Kedah, apapun selepas ni usul ataupun cadangan ataupun dari pihak kementerian, kalau boleh apa-apa yang dikeluarkan kenyataan oleh pihak kementerian, kalau boleh nak sebulat suara. Maksud saya tak mau ada tak mau ada perkataan terpulang kepada PTJ masing-masing. Harapan saya lah lepas ni, kalau boleh kita nak selaraskan semua PTJ sama rata. Tak mau ada terpulang kepada PTJ masing-masing. Itu je harapan dia. Diucapkan sekali lagi. Okey, terima kasih Tuan Herman daripada Negeri Kedah. Sekarang kita jemput daripada Pulau Pinang, Saudara Jamaluddin. Assalamualaikum. Terus cakap Pinang. Dengar tak? Dengar. Assalamualaikum. Okey. Untuk Pulau Pinang, kami dari Pulau Pinang ni berbesar hati lah. Hari ni kita berpeluang menerusi Maya ni. Kan? Pertama kali lah kan kita buat ni. Nampak tu alhamdulillah jalan lancar. Dan saya ucapkan semua terima kasih lah kepada semua perwakilan yang hadir pada hari ini. Yang sanggup untuk meneruskan perjuangan kita ni. Walaupun kata tampuk pemerintahan yang baru, tapi insya-Allah kita akan teruskan perjuangan kita dengan baik. Bagi mempertabatkan lagi, menaikkan lagi imej kesatuan pemandu ni. Kita akan berjuang habis mungkin, insya-Allah. Dan kita minta juga
haraplah harapan kita pada semua ahli jawatankuasa yang baru akan dapat menjalankan tugas dengan baik dan terbaik. Dan pada otak-otak kita semua, berilah tunjuk ajak kepada kami orang-orang baru ni supaya kami pun dapat belajar banyak lagi daripada otak-otak semua. No, saya harap apa yang kita ada hari ini kita perjuangkan, yang dah kita perjuangkan, kita bawa hingga ke akhir nanti, insyaAllah. Cuma satu, daripada Penang kita ada lagi isu-isu yang kita akan selesaikan di pihak peringkat cawangan. Kalau kata tak dapat diselesaikan di peringkat cawangan, baru kita akan bawa ke pusat nantilah. Kita akan cuba selesaikan yang terbaik lah di cawangan Pulau Pinang. Kami semua ahli jawatankuasa baru yang di Pulau Pinang mengucapkan tahniah kepada yang terpilih di pusat, dan kami akan memberi sokongan yang sepenuhnya insyaAllah dan berjuang di bawah kepimpinan yang baru. Assalamualaikum. Daripada Pulau Timur. Melaka tadi ada lagi Melaka. Mana? Melaka tadi dah minta excuse Tuan Presiden. Melaka dah keluar. Askar kita serah kepada polis turiskan daripada polis. Assalamualaikum, selamat ada hari. Ada lah. Tanya je. Weh. Dosa tajam Lahan tu. Okey, polis ya. Presiden. Nak dengar polis. Boleh kita. Terima tak bang? Terima tak? Cakap dia terima tak? Ingat. Cakap. Tak dengar. Tak. Tulisan ni tak dengar. Dengar. Teruskan. Okey. Mari. Okey. Awalan video ni memang ada masalah kita punya coverage di sini. Sekarang dah okey lah. Kita boleh pun masih lama lagi sebab kita semua tahu di polis ni. Saya akan cuba terbaik lah untuk hasil lah sebab nanti saya dalam barisan ibu pejabat akan cuba terbaik lah. Jadi saya sendiri pun jauh ni semua jauh baru. Saya akan amalkan lah harapan ahli-ahli kita ni. Kita bagi anak terlupa pula. Tak ada lagi. Dari lantik ke barisan ibu pejabat kena belajar. Dah kat sini. Kan sebelah. Apa lah, terima kasih semua. Assalamualaikum. Okay, terima kasih polis Surizan jemput daripada Negeri Sembilan, Zul Family daripada Negeri Sembilan. Assalamualaikum. Apa tadi tahniah pada yang telah berjaya dalam pemilihan pada tahun 2020 hingga 2023 dan atas juga saya ucapkan pada semua yang dan saya juga mengucapkan terima kasih kerana selama ini banyak memberikan kerjasama pada saya dan menuju ajar saja. Bagi Negeri Sembilan, maka hari ini tidak ada apa-apa masalah. Kita akan ikut apa yang dilakti oleh pihak pejabat. Sebab itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Negeri Sembilan. Eko daripada Selangor Wilayah, Jamil. Silakan. Jamil kawan non.
Benda ni sekarang buat saya tak ada nampak. Jamil, Selangor Wilayah. Jamil. Jamil, Kapal Penangguhan. Sama orang cakap. Boleh Jamil? Jamil tak ada? Tak ada ke Pahang? Pahang? Esko Pahang? Tidak seorang? Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat hari. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada semua jawatan-kuasa yang terlibat dalam mengurus takbir persidangan perwakilan 3 tahunan Satuan Pemandu-Pemandu Kementerian Kesihatan Semenanjung Malaysia pada sesi 2020-2023 ini. Semua pada Majlis Rakyat Agong perwakilan. Semua perwakilan yang sanggup meluangkan masa pada jadinya untuk di Pahang ni, alhamdulillah pada hari ini semua perwakilan Pahang hadir pada persidangan pada pagi ini. Mengucapkan juga terima kasih dan kepada semua pejuang kita yang telah berjuang untuk memertabatkan Kesatuan Pemandu-Pemandu Kementerian Kesihatan Semenanjung Malaysia ni. Terima kasih daripada kawangan Pahang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat TV tu kat tengah. Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Presiden. Terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua rakan-rakan di Pejabat Kesatuan Pemandu-Pemandu dan juga kepada semua pengurusi-pengurusi cawangan dan juga ahli-ahli dan perwakilan yang ada di dalam perwakilan ini. Saya terlebih dahulu mengucapkan saya memohon maaf kiranya pada sesi-sesi yang lepas sehingga pada hari ini ada tekanan bahasa dan sebagainya dalam saya menjalankan tugas sebagai penolong Setiausaha Agong. Jadinya bagaimana yang tuan-tuan tahu, satu amanah yang kita bila kita di jawatan kita perlu fikir. Kira masa dan waktu, jadinya sokongan daripada tuan-tuan semua apabila saya memegang jawatan ini sangat padu daripada tuan-tuan, amat saya perlukan untuk saya meneruskan perjuangan yang telah amanahkan kepada saya. Lagi satu lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat dan telah mencadangkan untuk saya menjadi membawa jawatan Setiausaha Agong Satuan Pemandu-Pemandu Kementerian Kesihatan Semenanjung Malaysia ini. Walaupun ini tugasnya sangatlah mencabar dan berat, tapi oleh kerana inilah satu-satunya amanah saya akan pikul amanah ini bersama rakan-rakan yang ada dalam pejabat Satuan Pemandu-Pemandu ini untuk meneruskan perjuangan dan membawa suara Kesatuan Pemandu ke peringkat atasan.
Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat, yang sanggup meluangkan masa dalam persidangan perwakilan Seri Tahunan Kesihatan Pemandu-Pemandu Kementerian Kesihatan Semenanjung Malaysia sesi 2020 hingga 2023. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Encik Rahim. Saya minta saudara Rosnab ucapkan ketangguhan. Saudara Rosnab. Abarun ucap dulu, lepas tu serah kat saya. Okey. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang terlibat pada hari ini, daripada awal hingga akhir, di mana kita semua sedia maklum kita buat satu mesyuarat secara maya virtual, iaitu Skype, aplikasi Skype. Jadi saya juga mohon ampun dan maaf kepada semua daripada awal hingga akhir. Kiranya ada salah dan silap saya dalam menguruskan surat pada hari ini, dan sebelum itu juga saya nak mengucapkan kepada semua yang pelantikan untuk pengusungan, dan tidak lupa juga tahniah kepada kawan yang telah dilantik jawatan bawah yang mana kita semua supaya dapat bantu pihak ibu pejabat bagi melaksana dan merealisasikan aspirasi perjuangan. Jadi dengan ini saya ucapkan terima kasih. Saya serah kepada Presiden baru kita, Roshan Bersaha. Silakan. Okey, terima kasih ucapkan kepada Barun. Okey, saya pun sedang haru atas kepercayaan yang telah diberikan kepada Abang Harun. Saya bukan jawatan Presiden. Sebenarnya Barat, untuk saya memegang jawatan ini, saya telah lebih daripada saya memegang jawatan Setiausaha Seragum Persatuan Pemandu Kesihatan Semenanjung Malaysia, bermakna Abang Harun adalah antara orang-orang yang awal bersama Barisan Besar EXCO ni yang bertanggungjawab dalam memberi persatuan daripada kita tak ada apa-apa sehinggalah kita berada di puncak pada saat dan ketika ini. Jadi penghargaan ini untuk semua, inilah keluarga kita, inilah pasukan kita, inilah barisan kita yang sentiasa rumus dalam apa juga keadaan kita memperjuangkan hak-hak dan kebajikan ahli-ahli kita di seluruh negara. Jadi saya amanah ini saya akan pikul sebaik mungkin seperti mana yang telah kita harapkan, yang kita harapkan dengan bersama dengan barisan pimpinan pegawai itu pejabat yang baru dan juga barisan Besar EXCO yang telah dilantik untuk menerajui sesi 2020-2023. Sebelum itu saya juga ada cenderung hati sebenarnya untuk kita berikan pada hari ini, bermakna kita secara maya ni saya akan umumkanlah cenderung-cenderung untuk mantan-mantan pengurusi kita seperti Ghazali Dolah di Kelantan, Uyup Abdul Ghani di Pahang, penolong bendahari kita Syed Amran, tu bermakna cenderung ini kita akan bagi selepas pada perjumpaan kita ni, insyaAllah kita akan ada satu program kepimpinan pemimpin muda pada tahun hadapan, insyaAllah. Okey, begitu juga saya mengucapkan jutaan terima kasih dan juga setinggi penghargaan kepada semua ahli-ahli kita
Tak ada soalan. Sejarah bermakna di seluruh Malaysia dan sekarang negara ni hanya Kesatuan Pemandu Kementerian Kesihatan Seluruh Malaysia sahaja yang telah berjaya mengadakan persidangan melalui alam maya ni. Pada hari inilah kita catat sejarah kita yang kita perlu banggakan pemandu kita sebagai pemandu juga telah berjaya untuk kita berikan Terbaik kepada semua yang bertukar lumas, IT kita dan juga semua cawangan-cawangan yang bertukar lumas dalam menjayakan persidangan perwakilan dalam maya ni untuk sesi 2023. Okey, begitu juga sejarah tercipta pada kali ini untuk sesi 2020-2023 kerana semua jawatan pegawai utama kesatuan menang tanpa bertanding. Bukan mudah untuk kita menang tanpa bertanding, tanpa persetujuan, tanpa kepercayaan yang diberikan oleh kepada semua kepimpinan di peringkat cawangan kita. Terima kasih pihak cawangan. Saya sentiasa bersama anda-anda semua. InsyaAllah, jika saya salah ke apa, sila tegur saya, sila tegur pegawai-pegawai kanan ni. Sila kejutkan kami kalau kami terlena dan sebagainya. Dan hadirnya kami di sini adalah berkhidmat untuk kamu semua. Okey. Saya maklum tadi saranan daripada Exco daripada Kedah, mana PTJ kena ikut arahan keliling daripada KKM kita tak nak itu. Saya ambil maklum dan perkara ni saya akan panjang kepada pihak pengurusan tertinggi KKM lah. Bawa isu ni dan kita akan maklumkan. Okey, jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih. Abah Harun, terima kasih banyak-banyak. Jadi Abah Harun masih berada di dalam pasukan kita dan Abah Harun juga akan menggantikan saya sekiranya saya ketiadaan saya. Jadi Abah Harun ni kita amat perlukan dia dalam kesatuan. Jadi itu juga muka-muka baru yang dilantik dan terima kasih juga pengorbanan kepada kita punya mantan naib presiden kita Ibrahim Kasim. Dia bukan turun pangkat dia masih semua jawatan tu kita isi kata dia dan alhamdulillah saya bersyukur. Dia pun berlapang dada, dia pun terima. Sebenarnya dia dah tak nak dah duduk tu. Jadi kita minta dia duduk bersama kita sebab ada calon yang tu hanya beliau yang boleh duduk kewangan Datuk Haji Idrus. Baik, saya mengucapkan selamat pagi jaya dan saya maaf sekiranya ada ucapan-ucapan saya menyinggung perasaan tuan-tuan semua perwakilan. Jadi syabas dan tahniah kepada semua perwakilan-perwakilan semua yang hadir dan menjayakan persidangan perwakilan Sri Tahunan KPP KKSM sesi 2020-2023. Bagi pihak saya bangga dengan anda semua dan saya bersedia untuk berkhidmat untuk anda semua. Saya sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya tangguhkan musyawara ini tepat pada jam 12.30 tengah hari. Sekian, terima kasih.